Baik, di Nabi Karim wa alihi wa ashabihi al-kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bima wasi'at rahmatullah. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdadan min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, ashabul fadilah, para asatizah, tuan-tuan haji, puan hajah, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. InsyaAllah malam ni kita menyambung lagi pengajian kitab Sabil Muhtadin yang dikarang oleh Syekh Muhammad Arsyad Abdullah Al-Banjari rahimahullah. Baik, masih dalam perkara yang berkaitan tentang lupa, menyambung ke surat 304 4 ke 5? 4. Nombor 1, 8, 7, 5, 6. 6. Sebab hari tu baca kitab Jawi tak tahu kitab Rumi ni nombor berapa. 1, 8, 7, 4. Baik. 1, 8, 7, 4. Okeylah, 1, 8, 7, 4. Tak apalah. Baik, qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid din wa darin amin. Jika dia syak di dalam berdiri, adakah telah dibacanya Fatihah atau tidak? Wajib dia membaca Fatihah dengan segera kerana dia belum berpindah dari tempatnya. Jika dia tidak ingatkannya hingga diperbuatnya akan umpama rukun yang ditinggalkannya pada rakaat yang kemudiannya, memadai baginya rukun yang diperbuatnya itu sebagai rakaatnya. Jika ianya akhir rakaat seperti sujud yang kedua, dan jika ia di pertengahan rakaat seperti Fatihah atau rukuk, dikira ia sebagai ganti bagi yang ditinggalkannya, maka hendaklah disempurnakannya akan yang tinggal daripada sembahyangnya. Baik, ini dalam masalah lupa-lupa. Ada kan? Lupa-lupa ingat ke ingat-ingat lupa. Jadi kita ambil dah yang lepas bahawa dalam masalah lupa rukun qauli. Satu, yang kedua lupa rukun fi'li. Kalau lupa rukun qauli, selain daripada takbiratul ihram, kalau takbir ni memang tak boleh pakai lah. Tu kan, memang tak sah sembahyangnya. Baik, kalau rukun qauli yang lain selain daripada memberi salam, kita hanya perlu repeat baliklah, ulang balik di mana yang kita lupa. Kalau rukun fi'li, maka hendaklah kita kembali melakukan rukun tersebut.
Ada kan? Contohnya macam mana? Katalah sekarang ni dalam rakaat yang pertama, tengah-tengah sujud yang kedua, contoh. Tengah sujud yang kedua, kita baru teringat, rasa macam belum baca Fatihah. Ni rakaat pertama ni. Ada kan? Rakaat pertama, tengah sujud yang kedua. Maka kita kata macam belum baca Fatihah tadi. Apa patut buat? Hendaklah kita berdiri terus dan baca Fatihah. Katalah sekarang ni tengah sujud yang kedua, kita rasa-rasa macam belum rukuk. Rakaat pertama ni, macam belum rukuk lah tadi. Apa patut buat? Hendaklah kita berdiri dan kita rukuk. Dia tak boleh turun rukuk. Ada kan? Itu dia 3 tempat yang disebutkan lepas. Jadi tengah sujud kedua ni, tengah sujud kedua tiba-tiba teringat, rasa macam belum rukuk lah tadi. Ada kan? Maka hukum syak pada hukum ingat, maka kita ambil, kita belum rukuk. Tengah sujud yang kedua, maka hendaklah kita berdiri dan kita rukuk supaya sempurna rukuk kita itu. Tak boleh kita pada sujud turun rukuk je, tak boleh. Sebab bukan perbincangan rukuk. Kalau kita rukuk bukan kerana nak rukuk, tapi kerana apa? Nak pitam contoh, terrukuk, memang nak masuk rukuk. Itu tak boleh. Sebab bukan nak rukuk kan. Sebab tu kena berdiri. Berdiri dulu rukuk. Okey, katalah tengah-tengah sujud kedua ni atau sujud pertama, sujud yang pertama. Tengah sujud pertama atau ikutlah yang kedua lah kita kata. Sujud kedua rakaat pertama. Maka tuan-tuan mati Allah, tengah sujud kedua kita teringat macam belum iktidal tadi, macam belum iktidal. Maka apa tu buat? Kita pun berdiri. Berdiri bagi menyempurnakan iktidal. Lepas pada tu kita teruskanlah sembahyang kita macam biasa. Katalah tengah rukuk, tengah sujud yang kedua. Rakaat pertama ni, kita rasa ini sujud pertama ke sujud kedua kan? Kan? Kita sujud kedua ni, tapi pertama kedua, maka kita anggap dia sebagai sujud yang pertama. Maka duduk antara dua sujud balik. Setelah tu. Baik. Macam ni juga dikata, jika dia syak dalam berdiri, adakah telah dibacanya Fatihah atau tidak? Wajib dia membaca Fatihah dengan segera. Tengah baca surah, tiba-tiba macam belum baca Fatihah lah. Tak kira ni rakaat pertama ke rakaat kedua. Okey? Maka hendaklah dibaca Fatihah dengan segera kerana dia belum berpindah dari tempatnya. Jika dia tak ingatkannya hingga diperbuatkannya akan umpama rukun yang ditinggalkannya pada rakaat yang kemudiannya, memadai bagi rukun yang diperbuatnya itu sebagai rakaatnya jika ianya begitu. Jika dia tak ingatkannya, maknanya contoh dia tak ingat baca Fatihah. Ada kan? Rakaat yang pertama. Diterus hingga diperbuatnya akan umpama rukun yang ditinggalkannya pada rakaat yang kemudiannya. Memadai yang dibuat itu sebagai ganti pada tempat yang ditinggalkannya. Maknanya apa? Contoh, dia tertinggal di sekarang ni rakaat kedua. Dalam rakaat yang kedua dia tengah baca surah, tengah-tengah baca surah, dia kata macam aku tak baca Fatihah tadi. Macam aku tak baca Fatihah tadi masa rakaat yang pertama. Maka Fatihahnya itu pada rakaat yang kedua itu sebagai menyempurnakan rakaat yang pertama. Jadi rakaat pertama tu kosong lah. Kosong. Katalah sekarang ni dia tengah rukuk rakaat yang kedua. Tengah rukuk rakaat yang kedua teringat, macam belum
rukuklah rakaat yang pertama. Tu kan. Macam belum rukuklah rakaat pertama ni. Ni rukuk rakaat kedua ni. Ada kan? Maka rukuk rakaat yang kedua itu sebagai menyempurnakan pada rakaat rukuk pada rakaat yang pertama. Jadi rakaat pertama tu buanglah. Ada kan? Tidak rakaat pertama, sujud rakaat pertama tu semua tak pakai. Jadi sekarang ni di pada rakaat yang kedua dia sedang rukuk, dia teringat dia belum rukuk pada rakaat yang pertama, maka rukuk pada rakaat yang kedua itu menggantikan tempat rukuk pada rakaat yang pertama. Itu dia kata jika tak diingatnya sehingga diperbuatnya akan umpama rukun yang tinggalkannya pada rakaat yang kemudiannya memadai bagi rukun yang diperbuatnya itu sebagai rakaatnya. Jika ianya di akhir rakaat seperti sujud yang kedua, dan jika ia di pertengahan rakaat seperti Fatihah, itu kata. Jika ianya akhir rakaat seperti sujud yang kedua, ada kan? Sekarang ni katalah sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur 4 rakaat. Ini rukuk sujud yang terakhir pada rakaat yang kedua. Ketika itu katalah dia ingat bahawa dia belum sujud, dia hanya sujud sekali pada rakaat yang ketiga. Sekarang ni sembahyang apa? Zuhur. Sujud yang akhir pada sembahyang zuhur ni. Rakaat yang keempat ni. Tengah sujud teringat macam belum sujud pada sujud yang pada rakaat ketiga, macam sekali sujud. Ada kan? Maka sujudnya itu pada rakaat yang itu, yang keempat tu, sebagai menyempurnakan kepada sujud pada rakaat yang ketiga. Jadi dia bangkitlah, tambah lagi 1 rakaat. Dan jika di pertengahan rakaat seperti Fatihah atau rukuk dikira ia sebagai ganti bagi yang ditinggalkannya, maka hendaklah disempurnakannya akan tinggal daripada sembahyang yang samalah. Ada kan? Kalau nak contohkan yang lain, contohlah kita kata sekarang ni kita sembahyang Isyak lah kita katakan. Tengah sembahyang Isyak rakaat yang keempat. Katalah tengah sembahyang Isyak pada rakaat yang keempat. Jadi masa dia rakaat keempat ni dia tengah rukuk, maka dia teringat bahawa dia belum menyempurnakan sembahyang apa ni? Isyak rakaat keempat tengah rukuk. Tengah rukuk dia teringat bahawa dia belum rukuk pada rakaat yang ketiga. Okey? Jadi rukuknya pada rakaat keempat tu menyempurnakan rakaat yang ketiga. Katalah kita kata dia sedang rukuk rakaat keempat. Tiba-tiba dia teringat dia belum baca Fatihah pada rakaat yang ketiga. Apa patut buat? Ni tengah rukuk ni rakaat keempat. Tengah rukuk dia ingat macam belum baca Fatihah lah rakaat ketiga, macam tak baca je. Tu kan. Apa tu buat? Maka hendaklah dia berdiri balik, dia baca Fatihah. Ada kan? Adakah begitu? Tak. Tu kan? Adakah begitu? Tak. Sekarang dia tengah rukuk rakaat yang keempat. Dia teringat bahawa dia belum baca Fatihah pada rakaat yang ketiga. Baik. Rakaat keempat dah baca Fatihah belum? Dah belum? Dah. Jadi baca Fatihah rakaat keempat sudah menampar rakaat yang ketiga. Jadi rukuknya itu sebenarnya rukuk untuk rakaat yang ketiga yang validnya. Faham? Ulang balik. Sekarang ni tengah rukuk rakaat yang keempat sembahyang Isyak. Tengah rukuk ni dia teringat dia belum baca Fatihah pada rakaat yang ketiga. Kan? Jadi adakah dia kena berdiri baca Fatihah? Tak. Fatihah dia pada rakaat keempat dikira sebagai Fatihah rakaat yang ketiga. Jadi rukuknya itu sebagai rukuk pada rakaat yang ketiga sebenarnya. Jadi habis rakaat tu dia kena sambung satu lagi rakaat sebab rakaat ketiga tadi tak
dikira. Boleh faham? Sekarang ni tengah rukuk rakaat keempat, atau tengah sujud rakaat keempat. Tengah sujud rakaat keempat, tiba-tiba dia teringat, macam tak baca Fatihah lah rakaat yang keempat ni, bukan ketiga. Sujud rakaat yang keempat, sujud pertama. Tengah sujud rakaat keempat, dia teringat macam belum baca Fatihah lah pada rakaat yang keempat ni. Kan? Jadi bila mana dia teringat, ingat, lupa pada hukum ingat, kan? Syak pada hukum ingat. Maka apa patut dia buat? Adakah dia terus sempurnakan sembahyang dia? Tambah satu rakaat lagi? Tak boleh. Kan? Sebab yang dia lupa, dia confirm Fatihah pada rakaat keempat, dan dia sedang sujud pertama rakaat keempat. Apa patut dia buat? Dia berdiri. Dia berdiri, dia baca Fatihah untuk rakaat yang keempat. Kena bezakan Yang contoh-contoh sebelum ni ialah yang dilupa tu pada rakaat yang sebelum. Dia lupa pada rakaat yang sebelum. Jadi lupa pada rakaat sebelum itu disempurnakan pada rakaat yang sedang dia lakukan. Sekarang ni rakaat yang kedua, sembahyang maghrib. Tengah apa ni? Ada kan? Tengah duduk antara dua sujud. Sembahyang maghrib ni, rakaat kedua tengah duduk antara dua sujud. Tengah duduk antara dua sujud, dia ingat, macam tak baca Fatihah lah pada rakaat yang kedua ni. Apa tu buat? Dia tengah duduk antara dua sujud pada rakaat yang kedua, dan dia syak, adakah dia dah baca Fatihah ke belum pada rakaat yang kedua. Apa tu buat? Maka hendaklah dia berdiri baca Fatihah. Fatihah tu untuk apa? Untuk rakaat yang kedua. Lepas tu terus sambung. Sekarang duduk antara dua sujud. Tengah duduk antara dua sujud ni, dia teringat bahawa dia belum baca Fatihah pada rakaat yang pertama. Apa dia buat? Dia teruskan. Jadi duduk antara dua sujud itu sebagai duduk antara dua sujud bagi menyempurnakan rakaat yang pertama. Boleh faham? Boleh jelas? Boleh tak ni? Macam confuse saja. Dia belum berpindah rukun, macam mana maksudnya? Okey, katalah sekarang ni dia rakaat yang kedua. Tengah rakaat kedua, tengah baca surah ni, kan? Tengah seronok baca surah, tiba-tiba lupa baca Fatihah. Apa patut buat? Hendaklah dia terus baca Fatihah. Terus saja. Okey, boleh. Contoh lain, katalah kita kata dia sedang sujud. Okey, dia tengah duduk antara dua sujud rakaat yang kedua ni. Duduk antara dua sujud rakaat yang kedua. Dia teringat bahawa dia belum rukuk rakaat yang pertama. Duduk antara dua sujud ni. Okey, dia teringat bahawa dia belum menyempurnakan rukuk pada rakaat yang pertama. Apa tu buat? Adakah dia perlu bangun untuk diri dan rukuk semula? Tak. Apa tu buat? Bahawa sekarang ni dia sedang duduk antara dua sujud untuk rakaat yang pertama, bukan rakaat kedua. Apa lagi contoh? Dah jelas kot. Boleh? Boleh? Tak boleh lagi? Confuse lagi? Kita bagi contoh lagi, bagi banyak, bagi pening sikit. Dia sekarang ni sembahyang maghrib, tengah duduk tahiyat akhir ni. Tengah duduk tahiyat akhir, tiba-tiba teringat bahawa dia belum rukuk pada rakaat yang ketiga. Apa patut buat? Duduk tahiyat akhir, sembahyang maghrib, rakaat ketiga ni, kan? Maka dia teringat bahawa dia belum rukuk pada rakaat yang ketiga. Apa tu buat?
Adakah dia bangun atau dia tambah satu rakaat lagi? Ha? Dia tak payah tambah. Bukan tak tambah. Gini. Macam mana bahasa dia? Kan salah juga. Memang kena tambah. Betul juga tu. Dia sekarang ni cerita rakaat yang ketiga. Ni. Sedang tayar akhir sembahyang maghrib. Tengah at-tahiyyatu mubarak assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Macam tak rukuk je tadi. Macam tak rukuk rakaat yang ketiga ni. Aku ni teguk betul. Apa tak buat? Maka hendaklah dia berdiri. Jangan baca Fatihah. Diri dan rukuk. Rakaat itu. Kalau dia terlupa rukuk rakaat yang kedua. Dia sekarang sedang duduk tayar akhir sembahyang maghrib. Sekarang tengah buat apa? Tayar akhir sembahyang maghrib. Tengah assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi, macam tak rukuk tadi rakaat kedua lah. Apa tak buat? Dia teruskan je. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dia pun Allahu akbar. Tambah lagi satu rakaat. Sebab apa? Rakaat itu dikira sebagai rakaat yang kedua. Boleh? Boleh tak? Boleh? Kena bezakan lupa pada rakaat semasa, lupa pada rakaat yang sebelumnya. Bermula, sambung 1875. Bermula tempat memada baginya apa yang diperbuatnya itu sebagai ganti rukun yang ditinggalkannya adalah jika ianya sebahagian sembahyang. Ni kita dah baca dah, tapi kita ulang. Jika ianya sebahagian sembahyang. Adapun jika ia bukan sebahagian daripada sembahyang seperti sujud tilawah, maka ia tidak memadainya. Maknanya apa? Okey. Sekarang ni dia berada pada rakaat yang kedua sembahyang subuh. Kan? Maka patutnya subuh Jumaat ni, subuh Jumaat. Kan? Patutnya subuh Jumaat sunat baca surah As-Sajadah pada rakaat pertama. Dia tu lupa bahawa hari ni Jumaat, subuh Jumaat. Maka rakaat pertama dia baca surah Al-Qari'ah. Kan? Tengah masuk rakaat kedua, masuk rakaat kedua, sembahyang pula kat depan ni, nampak pula apa nama? Tak ada dah, clean dia. Dah cabut dah. Alih dah. Dia sembahyang. Tu kalau Pak Imam lah, dia nampak tu pula. Nampak hari ni, hari Jumaat hari ni. Oh Allah. Jadi baru teringat. Bila teringat rakaat kedua, hari ni Jumaat, sunat tak dibaca sajadah juga rakaat kedua kalau ikut hukum? Sunat. Sunat dia tetap baca sajadah pada rakaat kedua, sunat. Jadi dia pun baca sajadah pada rakaat kedua. Ada kan? Jadi sampai ayat sajadah, dia pun sujud. Tengah sujud dia teringat, aku ni macam tak sujud lagi. Rakaat pertama tadi macam sujud sekali je. Lah memang sujud sekali lah. Sekali dua kali, macam sekali. Maka sujud tilawah itu adakah diboleh menggantikan sujud apa nama yang ditinggal masa rakaat pertama? Tak boleh ganti. Sujud tu tak dikira sebab sujud tu bukan sebahagian daripada sembahyang. Ni yang dimasukkan kat sini. Bersalahan duduk dengan niat istirahah, maka ia memadai sebagai ganti duduk di antara dua sujud yang ditinggalkannya, beserta dengan sujud yang kedua, kerana ia sebahagian daripada sembahyang seperti yang lagi akan datang kenyataannya. Sekarang ni rakaat yang pertama nak masuk kepada rakaat yang kedua.
Okey. Betul Kita tengah sujud rakaat yang pertama. Okey, bayangkan. Bayang apa ni? Bayang maghrib. Kita pun sembahyang Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud yang pertama, sujud yang kedua. Ada kan? Kita sujud yang kedua. Maaf, apa ni? Ulang. Ni sembahyang maghrib ni. Rakaat yang pertama kita membaca Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud pertama, duduk antara dua sujud. Okey, duduk antara dua sujud Duduk antara dua sujud. Sujud yang kedua. Sujud yang kedua. Masa sujud yang kedua ni dah mula confuse. Masa duduk istirahat, aku tadi macam tak duduk, apa dia kata? Macam tak duduk. Tak duduk antara dua sujud, dia kata. Dia tengah duduk istirahat ni. Duduk istirahat, maknanya dia duduk sekejap, nanti kan bangkit berdiri kan. Tengah duduk istirahat tu, dalam pada naik tu, tadi macam tak duduk istirahat ke apa ke ni? Tu kan. Jadi duduknya itu boleh menggantikan kepada duduk antara dua sujud yang dia rasa macam dia tak duduk. Jadi apa tak dibuat? Dia sujud lagi sekali. Ada kan? Walaupun duduk tu namanya duduk istirahat, tapi dia sebahagian daripada sembahyang. Boleh faham Dan lagi tempat yang demikian itu, jika dikenalnya akan ain rukun yang ditinggalnya dan dikenal tempatnya. Ini kes kalau dia dapat pastikan. Dia ingat bahawa dia sekarang rakaat ketiga tengah i'tidal. Dia ingat bahawa dia belum rukuk pada rakaat yang kedua. Tu kalau dia ingat. Ni kes yang macam tadi ni, semua cerita dia ingat apa perbuatannya dan di mana tempatnya. Ada kan? Rukuk ke, i'tidal ke, sujud ke, dan dia ingat rakaat yang pertama ke, kedua ke, ketiga ke, keempat ke, kelima ke. Keempat je lah. Dia ingat. Ni hukumnya yang macam tadi kita cerita, yang telah kita sebut sebelum ini. Ada kan? Jika tidak seperti itu, mana tak ingat lah. Rasa macam tak rukuk lah, tapi rukuk rakaat ke berapa tak ingat. Rukuk rakaat ke berapa. Rasa macam tak baca Fatihah lah. Ni rakaat keempat ni sembahyang isyak ni. Kan? Tengah apa? Tengah duduk antara dua sujud sembahyang isyak rakaat yang keempat terakhir ni. Tengah duduk antara dua sujud ni macam macam tak rukuk lah tadi. Tapi macam tak ingat lah rakaat dua ke, ketiga ke pertama ke tak rukuk tadi. Gitu dia confuse. Dia tak ingat. Kan? Apa nama? Rakaat yang keberapa? Atau dia tak ingat. Rukuk ke sujud aku tinggal naik. Rakaat keberapa? Dia ni lagi confuse ni. Confuse sungguh. Ada kan? Berangan aja. Sebab apa? Abang sayang abang di mana? Hatiku apa? Risau mengenang di kau. Tak tahulah. Jika tidak seperti demikian itu, maka hendaklah dia mengambil yang yakin dan dibawanya akan ditinggal. Dia tak ingat rukuk ke sujud, rakaat pertama ke rakaat kedua. Kacau sungguh ni. Dah lah tak ingat jenisnya, rakaatnya pun tak ingat juga. Ni tengah sembahyang isyak ni. Kan? Rakaat terakhir ni tengah duduk tahiyat akhir. Confuse pula. Tadi macam tinggal rukuk ke sujud ni, tapi macam ada tinggal. Salah satu rakaat lah tak ingat, rakaat pertama ke kedua ke ketiga. Apa tu dia buat? Dia kata kena yakin ambil. Kalau kata dia nak ambil apa? Rukuk lah. Aku rasa rukuk aku tak buat. Kan? Rukuk. Satu rakaat aku tinggal rukuk. Jadi sekarang dia duduk tahiyat akhir. Satu rakaat dia tinggal rukuk. Rakaat ke berapa? Tak kisahlah mana-mana. Ada kan? Jadi apa patut dia buat?
Apa tu dia buat? Maka hendaklah dia berdiri, dia rukuk sebagai menyempurnakan lagi satu rakaat. Tak kira lah rakaat kedua ke, rakaat ketiga ke, pertama tak kira. Sebab dia kan menampung kan. Ya. Kalau dia lupa rukuk, dia hanya perlu berdiri, dia tak perlu baca Fatihah. Tu kan. Dia berdiri pun dia tak perlu Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab dirinya itu bagi menyempurnakan kepada rukuk yang tertinggal. Sebab dia nak menyempurnakan saja syarat untuk rukuk itu. Ya. Macam mana? Okey. Sekarang ni rakaat keempat sembahyang Isyak, duduk tahiyat akhir. Isunya dia kata apa? Dia tak ingat lah. Rukuk ke sujud aku tinggal ni. Lepas tu tak ingat rakaat ke berapa. Tapi mesti memang confirm ada tinggal satu ni. Maka dia yakinkan bahawa dia kata sujud lah aku tak buat ni. Sujud. Tu kan. Tak kira rakaat pertama ke, kedua ke, ketiga ke. Okey, sujud. Jadi apa patut dia buat? Dia tengah duduk tahiyat akhir. Sekarang dia tertinggal satu sujud. Katalah kita andaikan sujud tu ialah sujud pada rakaat yang kedua. Jadi sujud pada rakaat yang ketiga menyempurnakan sujud rakaat yang kedua. Sujud pada rakaat yang keempat menyempurnakan sujud pada rakaat yang ketiga. Dia dah tengah tahiyat akhir ni. Maka yang ditinggal ialah sujud pertama ke sujud kedua. Dia tak ingat, maka dia kena tetapkanlah sujud pertama ke sujud kedua. Kalaulah dia kata sujud pertama, sebab dia kena yakinkan mana satu. Rakaat tak kisah sebenarnya. Jadi dia kata sujud pada rakaat yang sujud yang kedua. Dia tengah duduk akhir ni. Maka apa tu dia buat? Dia sujud untuk menyempurnakan sujud yang kedua itulah, bagi menyempurnakan rakaat itu. Jadi sujud dia yang kedua, jadi duduknya itu dianggap sebagai duduk antara dua sujud. Menyempurna. Jadi sujud yang kedua, duduk pada tahiyat akhir, menyempurnakan tahiyat akhir. Kalau dia tengah duduk tahiyat akhir, begitu keadaan dia. Okey. Jika tidak seperti demikian itu, maka hendaklah dia mengambil yang yakin dari bawanya akan yang ditinggal. Bahkan manakala dia mengharuskan bahawa yang ditinggalnya itu niat dan atau takbiratul ihram. Kalau dia kata niat dia tak buat atau takbiratul ihram, batallah sembahyangnya. Sebab niat takbiratul ihram ni dia tak boleh nak start balik. Tak ada yang lebih awal daripada niat dengan takbiratul ihram. Tak boleh. Tidak disyaratkan di sini lanjut perceraian. Masa panjang ke sekejap ke tak, dan tak lalu sebahagian rukun, kerana bahawa wujud di sini keyakinan pada meninggalkan satu rukun yang mencampur dengan pengharusan tersebut itu, maka ini lebih kuat daripada semata-mata syak pada demikian itu. Maknanya tak kira lah, yang penting dia ada rasa syak, dia timbul rasa syak. Jadi memang dikata memang ada tinggal, macam ada tinggal rukun lah, tapi tak ingat rukun apa, dekat mana. Tu kan. Jadi dia kena yakinkan pada satu tempat untuk disempurnakan. Pada sekalian rupa masalah tersebut itu, selain yang membatalkan, hendaklah dia sujud sahwi pada akhir sembahyang. Bahkan jika yang ditinggalkannya adalah salam, hendaklah dibawanya sekalipun selepas lanjut perceraian. Lepas sembahyang kemudian siap, tu kan. Tak kira lama ke tak lama. Ni biasa berlaku bila sembahyang tarawih. Ada kan? Sembahyang tarawih. Sembahyang ngantuk. Duduk lama. Lepas tu Pak Imam, Pak Bilal dah. Kan? Apa? Allahumma salli ala Muhammad. Dia masih gini lagi kan? Lepas tu tersedar, Allahumma salli ala Muhammad. Aku ni dah baca tahiyat ke belum? Tahiyat dah baca tadi dah. Ada kan? Ingat dah. Aku dah bagi salam ke belum? Dah bagi salam ke belum? Dah bagi salam ke belum ni?
Dia syak dah bagi salam ke belum. Maka apa patut buat? Hendaklah dia bagi salam semula. Assalam, maaf. Hendaklah dia sujud sahwi. Ini dianjurkan dari sini. Hendaklah dia sujud sahwi, lepas tu hendaklah dia bagi salam. Sebab dia lupa kat situ. Sekalipun sepanjang, dan tiada sujud sahwi kerana luput tempatnya dengan salam yang dibawanya. Kalau dia dah beri salam, sekarang ni dia lupa salam, ada kan? Dah beri salam belum? Dah beri salam belum? Dah beri salam belum? Belum. Dia pun terus beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, maka luputlah tempat untuk dia sujud sahwi. Maka jikalau seorang yakin pada akhir sembahyangnya bahawa dia telah meninggalkan satu sujud pada rakaat yang akhir. Okey. Ni dia yakin meninggalkan sujud pada rakaat yang akhir. Maknanya apa? Mungkin dia sedang baca tahiyat ni. Okey. Tengah assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Dia ingat, macam baru sekali sujud lah aku ni. Ada kan? Rakaat akhir ni. Sembahyang apa? Sembahyang Isyak. Tengah baca tahiyat akhir. Tengah baca tahiyat akhir dia teringat, dia yakin bahawa dia tertinggal satu sujud. Sujud yang mana? Pada rakaat yang keempat. Apa tu buat dia kata? Wajib dia membawa sujud itu. Dia pun sujud. Bagi menyempurnakan sujud yang dia yakin tertinggal pada rakaat yang keempat. Mengisyak kan? Dan diulangi tasyahud. Jadi bila dah dia begitu, dia duduk tahiyat akhir, dia kena baca balik tasyahud. Sebab tasyahud yang dibaca sebelum ini tidak dikira sebab rukun sujud yang kedua tu belum disempurnakan. Kerana jatuh tasyahudnya itu sebelum tempatnya, kemudian maka dia sujud sahwi pada akhir sembahyangnya. Jikalau dia yakin meninggalkan satu sujud pada selain rakaat yang akhir, dia duduk main isyak ni, main isyak rakaat terakhir ni, tengah duduk antara dua sujud, tengah apa? Tengah tahiyat akhir. Tengah tahiyat akhir dia teringat, macam tak sujud dah, tapi tak ingat sujud rakaat kedua ke, rakaat pertama ke, rakaat ketiga. Tapi memang dia yakin bahawa dia tertinggal satu sujud pada salah satu rakaat itu. Maka apa patut dibuat? Hendaklah dia menambah lagi satu lagi rakaat. Kenapa? Walaupun dia tak ingat ni. Sekarang ni kesnya apa? Sembahyang Isyak. Tengah duduk tahiyat akhir ni. Contohnya tengah duduk tahiyat akhir. Tinggal bagi salam aja. Dalam pada tu dia teringat, aku rasa memang aku tak sujud sekali, kurang satu sujud. Yakin? Kan? Dari syak yakin lah tu. Dia tertinggal. Kan cuma cara macam tu. 2, 3 ambil 2 kan. Dah sujud belum? Ambil belum sujud. Rakaat pertama tak ingat, tapi memang yakin ada satu sujud yang dia tak buat. Kan? Jadi apa patut dibuat? Dia menyempurnakan lagi satu rakaat. Sebab apa? Katalah kita jatuhkan bahawa sujud itu yang ditinggal itu pada rakaat yang pertama. Maka sujud pada rakaat yang kedua menyempurnakan sujud rakaat pertama. Sujud pada rakaat ketiga menyempurnakan rakaat yang kedua. Sujud pada rakaat keempat menyempurnakan rakaat yang ketiga. Jadi kurang satu. Kan? Apa tu buat? Dia tambah lagi satu rakaat. Itu keadaan dia. Seperti demikian itulah jikalau dia syak, adakah ia daripada rakaat akhir atau daripada rakaat yang selain akhir? Ada kan? Dia syak tak ingat rakaat kedua, ketiga, keempat, kerana dia tak ingat. Kalau diingat senang. Kalau memang diingat sungguh pada rakaat yang terakhir sembahyang Isyak ni,
dia tengah duduk baca tasyahud akhir atau tengah baca selawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, diingat sungguh memang dia tak sujud rakaat sujud kali, baru sekali sujud pada rakaat terakhir. Apa patut buat? Tambah sujud aja. Selesai kan? Kalau dia ingat bahawa dia tak sujud pada rakaat yang ketiga, dia yakin sungguh, dia ingat memang rakaat ketiga dia cuma sujud sekali sahaja, maka apa patut dibuat? Sujud pertama ke sujud kedua? Dia ingat bahawa dia tak buat sujud yang kedua, maknanya sekali sujud je. Dia tengah duduk tasyahud akhir ni pada sembahyang isyak rakaat keempat. Yang dia ingat dia tidak sujud pada rakaat yang ketiga, dia baru sujud sekali sahaja. Okey. Jadi sujud dia pada rakaat yang keempat itu menyempurnakan sujud pada rakaat yang ketiga. Jadi dia pun berdiri menambah satu lagi rakaat. Jelas kan? Isunya sekarang dia tak ingat pada rakaat yang keberapa. Maka hendaklah dijadikan sujud yang tertinggal itu pada rakaat yang stand akhir. Ini masalahnya sekarang dia confuse. Sujud dia memang syak, kan? Sama ada rakaat yang ketiga ke keempat dia tak sujud, dia lupa sujud. Ni sembahyang isyak ni, contoh sembahyang isyak. Sembahyang isyak rakaat akhir, tengah duduk tasyahud akhir, dia teringat memang dia ada tinggal satu sujud, cuma tak ingat rakaat ketiga ke rakaat keempat, maka kena ambil rakaat yang ketiga. Bila ambil rakaat ketiga, maka kena tambah satu lagi rakaat. Kalau dia ambil pada rakaat yang keempat, dia kena sujud sekali lagi je kan. Sebab tu kalau dia tak ingat rakaat ke berapa, 3, 4, rakaat ketiga ke tempat, kena ambil yang tiga. Atas jalan apa? Supaya lazim dia membawa serakaat lagi, kerana ia adalah yang lebih cermat, yang lebih selamat. Memang sistemnya bila lupa syak, bila syak kita ambil yang paling kurang. Jika seorang yakin atau syak di dalam qiyam rakaat yang kedua, ni rakaat kedua bahawa dia telah meninggalkan satu sujud pada rakaat yang pertama. Ni tengah berdiri ni, tengah baca Fatihah rakaat yang kedua. Lupalah sujud rakaat pertama tadi, maka dia tilik. Dia lihat, jika dia telah duduk selepas sujud yang diperbuatnya di dalam rakaat yang pertama itu, hendaklah dia sujud dengan segera dari qiyamnya, dan memadalah baginya duduknya itu sebagai fardu duduk di antara dua sujud, sekalipun diniatkannya sebagai duduk istirahat yang mana ianya sunat. Jika dia tak duduk kemudian daripada sujudnya, maka hendaklah dia duduk dari qiyamnya dengan tamakninah, kemudian dia sujud sekali, kerana duduk di antara dua sujud itu rukun yang tidak harus ditinggalkan. Sambung ni, tu dia nak berdiri. Okey. Sekarang ni rakaat ke berapa? Rakaat ke 2. Biasanya kita daripada satu nak pergi 2, ada 2 jenis orang. Ada orang Allahu Akbar tu diri, dia tidak duduk istirahat, dia tak duduk istirahat. Ni orang tak duduk istirahat, dia baca Fatihah, tengah baca Fatihah, tadi aku memang tak sujud, baru sekali sujud aja dia kata. Kan? Apa tu buat? Maka hendaklah dia duduk dulu. Kenapa kena duduk?
Sebab duduk ini dianggap sebagai duduk antara dua sujud. Baru dia sujud balik, baru dia berdiri bangkit pada rakaat yang ke. Orang kedua jenis ni sujud, okey, faham kan? Allah, Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud pertama. Sujud duduk antara dua sujud. Sujud kedua duduk istirahah. Lepas tu baru berdiri. Tengah baca Fatihah, macam sujud sekali dia rasa, dia syak. Dia macam dia baru sujud sekali. Apa tu buat? Terus sujud. Kenapa terus sujud? Sebab duduk istirahah tadi dianggap sebagai duduk di antara dua sujud. Boleh faham tak? Boleh? Boleh? Macam confuse saja perempuan ni. Ulang balik, ulang. Tak apa, biar lambat tak apa. Sekarang ni orang A ni namanya A, Haji A, bukan Haji B, Haji A. Pak Haji A ni jenis sembahyang memang tak reti duduk istirahah. Bayangannya macam mana gini? Allahu Akbar, Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud. Duduk antara dua sujud. Sujud. Terus berdiri untuk rakaat yang kedua. Tengah baca Fatihah, dia teringat, aku ni dia syak. Aku macam sujud sekali lah, dia kata. Mana kan? Bila syak gitu, sujud tak sujud, memang tak sujud lah, kita ambil macam tu. Apa tu dia buat? Dia kena duduk dulu, baru dia sujud. Kenapa kena duduk dulu? Sebab duduknya itu sebagai duduk antara dua sujud. Duduk dianggap sebagai duduk antara sujud, maka dia sujud lagi sekali. Barulah dia berdiri. Ni Haji A. Ada seorang lagi Pak Haji, Haji B. Haji B ni dia jenis sembahyang macam mana? Allahu Akbar, Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud pertama duduk antara dua sujud. Sujud kedua duduk istirahah, berdiri. Tengah Fatihah dia syak, sujud macam baru sekali. Apa patut buat? Hanya perlu sujud sahaja. Sebab apa? Sebab duduk istirahah itu dianggap sebagai duduk antara dua sujud. Boleh faham? Boleh? Dia hendaklah berhenti masa itu juga. Dia tak perlu menyempurnakan Fatihah itu, sebab Fatihah itu tidak dikira kosong. Fatihah itu berhenti. Iyyaka, kan atas dak pula iyyaka tu kan. Iyyaka na'budu, sempurnalah makna dia. Iyyaka na'budu, teruslah dia terus berhenti, terus kembali kepada rakaat yang tak disempurnakan. Duduk istirahah, duduk antara sujud. Baca boleh, dia sama ada nak baca boleh, tak baca pun tak apa. Sebab tu sunat saja. Nak baca boleh, tak ada masalah. Sebab apa, duduknya itu sebagai duduk apa? Bukan duduk saja-saja, tapi duduknya itu sebagai duduk antara dua sujud. Maka yang sunat dibaca duduk antara dua sujud ialah Rabbighfirli warhamni. Jadi dibacalah. Duduk sebagai, baca. Baca. Okey, ada soalan lagi? Tak apa, biar jelas, tak apa, lambat-lambat sikit kan. Tak confuse sendiri.
1881. Jika seorang yakin atau syak di dalam rakaat akhir daripada sembahyang yang 4 rakaat, contoh isyak tadi bahawa dia telah meninggalkan 2 sujud atau 3 sujudnya yang dia tak tahukan tempatnya. Dia tinggal 2 sujud atau 3 sujud dekat mana? Tak tahu, rakaat pertama ke, kedua ke, ketiga. Kacau betul lah orang ni. Ini memang tengah betul-betul tengah masalah rumah tangga sungguh ni. Tu kan. Macam yalah, macam mana kan? Wajib dia membawa 2 rakaat lagi. Nampak? Wajib dia bawa 2 rakaat kalau dia syak. Sama ada dia kata 2 sujud ke 3 sujud. Tu kan. Bila 2 3 ambil 3 lah. Yang paling banyak dia tinggal. Nampak tak? Aku tinggal 2 ke tinggal 3 sujud 2 ke 3? 2 ke 3? Ambil 3. Ataupun kalau dia kata 2, memang dia confuse. Tapi memang 2 kali sujud aku tinggal ni. Ada kan? Cuma tak ingat, adakah pada rakaat pertama 2 kali aku tak sujud, atau adakah rakaat pertama 1, rakaat kedua 1? Dia tak ingat. Okey. Jadi apa hukum pada dia? Hendaklah dia menambah lagi 2 rakaat. Kenapa? Kita baca dulu nanti saya terangkan. Kerana yang cermat pada masalah yang pertama adalah mentakdirkan pada masalah pertama dia tinggal 2 sujud. Mentakdirkan dia meninggalkan 1 sujud pada rakaat yang pertama dan 1 sujud pada rakaat yang ketiga. Maka jadi sempurna rakaat yang pertama dengan rakaat yang kedua, dan rakaat yang ketiga dengan rakaat keempat. Faham tak? Dan sia-sia baki daripada keduanya. Dan yang cermat pada masalah kedua adalah mentakdirkan dia meninggalkan 1 sujud pada rakaat pertama dan 1 sujud daripada rakaat yang lain. Macam mana maksud dia? Gini. Sedap ada whiteboard ni. Kalau ada whiteboard kita boleh potong apa semua kan. Tak apa lah. Ini semua orang imajinasi kuat. Macam SpongeBob kan, masuk dalam kotak, imajinasi dengan Patrick. Kan? Okey. Sekarang ni isunya sembahyang 4 rakaat. Main syak. Darul darjah akhir ni dia syak atau dia yakin bahawa dia tinggalkan 2 kali sujud. 2 kali sujud. Masalah pertama, keluar sikit pada sini. Kalau dia yakin dia tinggal 2 kali sujud tu pada rakaat pertama, memang confirm yakin sungguh, memang pada rakaat pertama lah dia tak sujud dua-dua. Apa patut buat? Apa patut buat? Hendaklah dia tambah lagi 1 ke 2 rakaat? 1 ke 2 rakaat? 1. Kenapa 1? Sebab dia yakin kedua-dua sujud itu pada rakaat yang pertama, atau yakin pada rakaat yang kedua, atau yakin pada rakaat yang ketiga. Boleh? Sebab pada 1 rakaat. Sekarang ni isu yang dibawa kat sini ialah dia tak tahu. Yang dia pasti iaitu memang tinggal 2 kali sujud. Cuma tak pasti rakaat pertama ke rakaat kedua ke, adakah dua-dua pada rakaat pertama ke atau dua-dua pada rakaat kedua ke, dia tak yakin. Dia confused, dia tak dapat ingat, dia cuma syak. Cuma yang dia yakin memang 2 kali sujud. Maka atas jalan cermat, ihtiyat dalam bahasa Arab, hendaklah dia ihtimalkan, dia buat bahawa dalam sangkaan dia bahawa 1 kali sujud pada rakaat pertama, 1 lagi sujud pada rakaat yang ketiga. Kenapa? Maka bila dia sujud pada rakaat kedua, ia menyempurnakan rakaat yang pertama. Rakaat pertama dah buang 1. Pada bila mana dia sujud pada rakaat keempat, sujudnya itu menyempurnakan pada rakaat yang ketiga. Jadi rakaat ketiga dah buang. Jadi sebab itulah dia kena tambah lagi 2 rakaat. Boleh faham? Boleh?
Macam berat dan macam-macam. Ajar-ajar. Hai. Tak nak fikirlah benda macam ni. Yang penting aku tak nak lupa lah untuk semayang. Okey, dia sujud pada rakaat kedua. Sujud pertama ke sujud kedua? Sujud pertama. Okey. 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 Ya. Okey. Okey. Bagus soalan tu. Fahamkan soalan. Okey. Sekarang ni kita bayang sembahyang maghrib lah contoh. Rakaat pertama selesai. Jalan cantik, clean. Masuk rakaat yang kedua. Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud yang pertama. Tengah sujud yang pertama ni dia teringat, aku tadi rakaat pertama sujud sekali je. Sujud sekali je. Baik. Jadi apa patut dia buat? Dia pun duduk antara dua sujud. Lepas tu dia pun sujud kali kedua. Sujud kali kedua tu sebenarnya menyempurnakan pada rakaat yang pertama. Betul tak? Betul tak? Okey. Lepas dia sujud rakaat pertama, apa tu? Dia sujud kedua. Apa patut dia buat? Dia hendaklah berdiri. Hendaklah dia berdiri. Berdirinya itu sebagai masuk pada rakaat yang kedua. Dia tak boleh macam ni. Yang Pak Haji ni bayangkan, betul lah tu. Tu kan. Ni bayangan dia. Dia tak boleh macam ni. Sekarang ni rakaat pertama selesai, cantik. Rakaat kedua, diri, rukuk, i'tidal, sujud pertama. Tadi aku tak sujud 2 kali lah rakaat pertama. Ni rakaat kedua ni, tengah sujud. Maka apa tu buat? Dia pun duduk antara dua sujud. Dia pun sujud yang kedua. Betul? Sujud kedua tu sebenarnya menyempurnakan rakaat yang pertama. Sepatutnya kita dah beritahu tadi, lepas sujud kedua dia patut berdiri. Dia tak boleh, dia duduk balik. Kenapa duduk ni? Sebab dia nak sujud, menyempurnakan sujud kali kedua bagi rakaat yang kedua. Tak boleh. Maknanya tak boleh 3 kali sujud straight. Tak ada. Sebab sujud kita, maknanya yang kita buat daripada sujud yang kedua, rakaat pertama, Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud pertama tu semua jadi tak laku. Kosong. Sebab apa? Daripada sujud yang kedua rakaat pertama, Fatihah rakaat kedua, rukuk rakaat kedua, i'tidal rakaat kedua, sampai sujud yang pertama rakaat kedua tu, itu semuanya apa? Sampai situ, sampai i'tidal rakaat kedua, itu semua dianggap kosong. Sujud kita yang pertama itu sebenarnya menyempurnakan kepada sujud pada rakaat yang pertama. Itu kaedah. Okey. Boleh. Sembahyang 4 rakaat. Okey, rakaat yang ketiga. Okey.
Mana ni? Kita tak baca ni kan. 1871 tu. Cuba tengok. Syahadat. Jika seorang sengaja meninggalkan tertib dengan mendahulukan rukun fi'li daripada tempatnya atau mendahulukan rukun qauli yang ianya adalah salam daripada tempatnya, seperti rukuk sebelum baca Fatihah atau sujud sebelum rukuk dan salam sebelum rukuk, nescaya batallah sembahyangnya kerana bermain-main. Dia kata apa sini? Kalau sengaja beri salam dengan sengaja, maka batallah sembahyangnya. Dengan sengaja. Bersalahan mendahulukan rukun qauli selain lain. Maknanya kalau sengaja beri salam, batal sembahyang dia. Dia sembahyang isyak, baru 3 rakaat dah beri salam. Sengaja. Batal tak? Batal. Pak Haji ni tanya, dia sembahyang isyak, 3 rakaat bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah lama teringat, baru 3 rakaat lah. Tu kan. Kalau masanya tidak terlalu lama, maka boleh untuk bangun terus. Tak payah takbir lagi. Tak payah, saja aku sembahyang isyak menyempurnakan 1 lagi rakaat kerana Allah Ta'ala. Tak payah. Dia terus berdiri, baca Fatihah terus, menyempurnakan 1 lagi rakaat sebelum bagi salam, sujud sahwi. Sambung begitu saja. Sambung macam tu je. Contoh masbuk, ada kan? Sama-sama dengan member sebelah ni. Kita memang sama-sama masuk dengan dia. Kita tambah lagi 2 rakaat. Tengok-tengok kawan ni tambah 1 rakaat je. Kita pun tegur dia. Ataupun memang kita 1 rakaat, dia ni patut 2 sebab tak dapat, memang kita confirm dia 2. Tengok-tengok dia buat 1 je, sama macam kita beri salam. Kita pun cuit, bang, macam patut abang tambah 2 kan? Dia pun tinggal. Betul lah. Dia tak bercakap, abang patut tambah 2 kan? Oh, dia terlupa. Apa tu buat? Terus berdiri, sambung lagi 1 rakaat. Sebelum bagi salam, sujud sah. Kalau bercakap yang sedikit dimaafkan. Yang sedikit kurang 6 patah perkataan. Kalau lebih 6 patah perkataan, itu sudah tidak boleh lagi. Nanti kita akan bicarakan tentang perkara yang membatalkan sembahyang. Lepas perkara sunat, perkara yang boleh menyebabkan sembahyang itu batal. Tak apa. Dalam waktu yang dekat tak ada masalah. Balik semula. Tambah 1 rakaat. Nanti itu insya-Allah ada dia punya perbahasan dia. Wallahu alam. Insya-Allah. Nanti kalau ada whiteboard minggu depan panjang umur pasal nak tunjuk ni. Kalau tinggal 4 rakaat, 4 sujud lupa. 4 sujud, 5 sujud, 6 sujud, 7 sujud. Tu kan. Jadi bila kita lukis-lukiskan tu, insya-Allah nanti dia lebih jelas. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Aku li qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum barakallahu li lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.